silibus, sistem, tenaga pengajar dan banyak perkara lain lagi perlu dirombak. Jangan asyik buat uji kaji atau jadikan pelajar sebagai bahan eksperimen. Seloknya buatlah fact finding terlebih dahulu, kaji statistik dan sebagainya. Mungkin boleh pilih beberapa sekolah, contohnya 10 sekolah dalam bandar dan 10 lagi sekolah luar bandar. Bila fakta dah dikumpul dan keputusan tepat dapat dibuat, barulah boleh direalisasikan sesuatu cadangan. Terima kasih kerana anda terus bersama You Wartawan. Kita masih membincangkan SPM wajib lulus bahasa Inggeris bersama saudari Sabrina Mahili. Sabrina, kita melihat komunikasi itu penting, tapi dalam masa yang sama penguasaan nahu ataupun tata bahasa ataupun grammar bahasa itu cukup penting juga. Tetapi mungkin silibus ataupun pendekatan mata pelajaran kita di sekolah-sekolah hari ini menekankan kepada komunikasi. Itu yang dikatakan, itu fakta yang diutarakan oleh Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Pelajaran baru-baru ini, kata kita banyak menekan kepada communication skill tetapi tidak menekan kepada grammar. Jadi mereka nak membuat presentation, nak buat ayat yang betul, nak bercakap pun tak boleh dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengimbangkan, memberikan win-win situation pada ini, dan apabila kita nak mewajibkan pengajaran bahasa Inggeris ni, subjek bahasa Inggeris dalam SPM ni, kemahiran ni ada, at least basic kemahiran ni ada di kalangan anak-anak pelajar kita. Bagaimana kita nak melihat isu ini? Dia, kalau dilihat pengalaman saya mengajar lah kan, dia the moment kalau kita masuk dalam kelas tu dan kita kata today we're going to learn about grammar, dia memang akan shut down. Student memang akan shut down kalau kita dah cakap grammar, sebab pada perception dia orang grammar susah. Yeah. Kalau sebab dia connectkan grammar pada mata pelajaran bahasa Inggeris, jadi dia ada satu stigma dengan bahasa Inggeris ni. Jadi dia dah distant themselves away. Jadi macam mana kita nak menjelmakan keseronokan pada awal-awal lagi? Sebab itulah I mention tadi yang kita guru-guru ni actually yang di-train untuk mengajar bahasa Inggeris ni seperti saya sendiri ya. Kami diajar untuk membuat lesson yang interesting, yang di mana grammar kita tak drill, kita bukan ajar semata-mata grammar itulah, tapi kami masukkan dalam drama, elemen penceritaan, presentation, even outdoor activities. Even kami akan mainkan lagu-lagu melalui lyrics, snippet movie kan. Kami tak adalah masuk terus sekarang ni tulis ini. Okey, hari ni adjektif, sekarang tak ada. Actually cikgu kita berkebolehan sebenarnya. Majoriti begitu sifatnya. Majoriti saya boleh katalah mungkin dalam silibus pelajaran tu tidak mengendaki demikian. Usaha lebih daripada pihak guru tu sebenarnya membawa elemen-elemen di luar bilik darjah tu, persediaan di rumah mereka, bagaimana untuk memberi keseronokan yang maksimum kepada anak-anak belajar bahasa ni. Kita tak boleh blame pada guru saja. Kadang-kadang ni guru ni dia overwhelmed dengan non-academic work themselves. So no matter how good they are kan, dia tak boleh nak perform dia punya best sebab dia ada kerja-kerja non-academic work tau. Jadi tapi kalau nak dikatakan, tapi itu jadi ibu motivasi pada anak-anak kita kan. Kalau guru tidak menjadi contoh, tidak memberi sesuatu yang paparan perspektif yang menyeronokkan tentang bahasa, tak kiralah bahasa apa pun, bahasa Arab ke bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kita menjadi masalah di situ. Kerana kalau ikut buku silibus tu, alamak ini boring. Tak dinafikanlah ada cikgu yang masuk dan buka buku macam tu kan. Tapi kalau where English is concerned, selalunya cikgu akan berusaha lah untuk apa orang cakap, membuat kelas tu interesting. Sebab dia tahu, dia datang, dia masuk kelas tu, lainlah yang kelas yang dah okey kan, tapi kelas yang katakanlah struggle yang low proficiency tu kan, dia tahu dia masuk kelas, dia kena bersedia yang English tu. So dia tak boleh kata hari ni belajar grammar, tapi grammar memang ada diselitkan dalam setiap pengajaran secara tidak langsung kan. Jadi bagaimana dengan, mungkin dari sudut masa tak cukup ke? Masa yang ada sekarang dia pun cukup dalam tapi nak kata cukup tu tak jugalah, tapi 40 minutes in one period, ada 40 minit dalam satu minggu, satu lesson lepas tu cukup kalau untuk sesuatu subjek. That's why lah cikgu kena ada lesson plan. Cuma sekarang ni dia kena utamakan macam mana nak menarik minat. Dalam, orang kata dalam lesson plan tu, that thing is called set induction. Dia kena
attract interest Mungkin ada students isu lah. katakan kita punya tenaga pengajar macam Sabrina kata tadi dengan tekanan keperluan komitmen dengan kursusnya dengan co-curriculum yes, macam-macam lah pening kepala nak betul. hadiri mesyuarat tak habis-habis dan Yes, sebagainya. mesyuarat. Mungkin inilah masanya kita bukakan sekolah-sekolah tu, bawa mereka-mereka yang dah pencen, yang dah bersara, yang pandai bahasa Inggeris, mampu mengajar lagi. Saya Ataupun setuju kita jugalah bawa yang tu. guru-guru daripada Australia, daripada New Zealand, daripada import memang ramai-ramai. Buka. native speaker. Boleh ke? Tak boleh ke? Itu kalau kita nak fokuskan pada macam mana nak improve kualiti pengajaran dan pembelajaran, okey. Tak salah kita bawa masuk Ya. cikgu-cikgu Ya. dari Yang luar NGO, native, sebagainya. native speaker tu kan memang boleh, dan ini juga boleh attract minat pelajar tau, sebab dia kata something different. Memang orang cakap Mak Saleh lah yang Mak ajar Saleh lah kan, Yes. betul. Then dia orang Genuine start dia, Mak bersemangat. Saleh lah. So student memang macam ni, dia lagi apa orang Respect, kata dia hormat. bukan hormat, dia cepat impress Impress, kalau di luar kebiasaan. Sebab tu kalau kita masuk kelas, kita okay, today kita tak belajar dalam kelas tapi kita pergi luar, dia akan semangatlah. Okey. Itu satu kita dah bincangkan. Selepas kita kembali nanti, banyak lagi pandangan-pandangan yang telah dilontarkan oleh rakan-rakan melalui Facebook kami dan email kami. Kita akan dengar selepas ini. Tetapi selepas kita kembali nanti, selepas kita rehat sebentar, kita akan lihat dari sudut bagaimana menjadikan bahasa Inggeris suatu subjek yang menyeronokkan, dan bagaimana orang kata budak-budak luar bandar selalu lemah. Betul ke? Kena skeptikal persepsi Tak kita. dinafikan lah. Okey, bagaimana kita nak memberi satu anjakan baru pada subjek bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar di luar bandar. Dalam bandar mungkin ada yang tercicir. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sebenarnya macam ni pelajar yang dapat A lebih berkualiti. Mereka perlu berusaha sikit lah, kerana sekarang English memang penting kan. Kerana English adalah bahasa international lah. Senang untuk dapat kerja, senang dapat beasiswa semua. Saya memang bersetuju dengan cadangan kerajaan yang mengatakan kalau lulus bahasa Inggeris baru boleh lulus SPM, tapi dengan syarat kembalikan semula pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Melayu. Guru-guru yang berkenaan patut dihantar berkursus ke luar negara dan seterusnya menyumbang ilmu di sekolah-sekolah luar bandar. Oleh itu, golongan pelajar yang tidak mendapat pendidikan terus dalam bahasa Inggeris akan dapat faedahnya.